Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke program Jom Nano Nano di Aino. Dengan sukacitanya, pihak Institut Penyelidikan dan Teknologi Nano Optoelektronik Aino, Universiti Sains Malaysia menganjurkan program Jom Nano Nano di Aino secara maya bermula 26 hingga 28 September 2022. Sempena sambutan Minggu Sains Negara Keluarga Malaysia, dengan sokongan daripada Pusat Nanoteknologi Kebangsaan serta Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI. Hari ini merupakan hari pertama program Jom Nano Nano di Aino dijalankan. Sempena program Jom Nano Nano di Aino, pertandingan Adiwira Nano telah diadakan. Pertandingan ini bertujuan untuk mencungkil bakat, kemahiran inovasi dan kreativiti peserta. Peserta perlu menyediakan video pitching berdasarkan tema nanoteknologi. Video pitching ini dalam bentuk TikTok yang tidak melebihi 3 minit. Pertandingan video ini terbuka kepada peserta berkumpulan daripada sekolah menengah, di mana setiap kumpulan perlu terdiri daripada sekurang-kurangnya 2 orang peserta. Video perlu disediakan menggunakan format MPEG 4 dan penggunaan bahasa dalam video adalah terhad kepada bahasa Melayu sahaja. Untuk pengetahuan semua, tempat pertama akan memenangi hadiah sebanyak RM2,000, tempat kedua sebanyak RM1,500 dan tempat ketiga akan memenangi wang tunai sebanyak RM1,000. Untuk sagu hati pula, 3 pemenang akan menerima hadiah sebanyak RM300.
Seterusnya, mari kita berkenalan dengan semua peserta pertandingan Adiwira Nano. Kumpulan pertama daripada MRSM Baling, Aliah Maisarah binti Syahrul Nizam, Ayuni Najihah binti Aswira, dan Muhammad Saiful Izzat bin Samsun Zaini. Kumpulan kedua daripada MRSM Balik Pulau, Muhammad Haikal bin Kamaruddin, Muhammad Zain bin Muhammad, dan Muhammad Ashraf bin Muhammad Amir. Kumpulan ketiga daripada SMK Datuk Sheikh Ahmad, Muhammad Haiman Rafiq bin Mat Taib, Airunisa Iris Sufia binti Abdul Razak, dan Nur Syafira Nina binti Amri Wahbi. Kumpulan keempat daripada SMK Muazzam Shah, Nur N. Hatfina Kaisara binti Mat Saha, Nur Balkis Kistina binti Muhammad Badrul, dan Wan Nur Syamimi binti Wan Muhammad Zaidi. Kumpulan kelima daripada MRSM Taiping, Muhammad Syamil Irfan bin Iznan, dan Muhammad Syamil Ikram bin Iznan. Kumpulan keenam daripada SMK Sungai Pasir Kecil, Muhammad Amir Hafizi bin Muhammad Suhaimi, dan Husna Akilah binti Muhammad Suhaimi. Kumpulan ketujuh daripada MRSM Arau, Muhammad Amsyah Fauzan bin Basir Arif, Aiman bin Faizul, Lutfil Hadi bin Azari, Muhammad Syafi Zarif bin Baharuddin, dan Faris Hazwan bin Nur Amran. Kumpulan ke-8 daripada MRSM Arau, Danish, Mirza Izami bin Mazlan, Iqbal, Nabil, dan Fakhrullah. Kumpulan ke-9 daripada MRSM Arau, Daifan Haziq bin Hatsri, Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Airil Hazri, Ahmad Ajmal Naim bin Ahmad Rahim, Muhammad Amir Rushaidi bin Asrul Shazmin, dan Muhammad Syahid Aidil bin Kamal. Kumpulan ke-10 daripada MRSM Arau, Amirah Safrina binti Syamsul Mardia Nur Hanim, Maisarah binti Syaful Lazman, Nur Azlina binti Muhammad Jusuf, Nur Najihah Amni binti Bukhari, dan Aini Nadia binti Abdul Ghani. Kumpulan ke-11 daripada MRSM Muar, Kaisara Izzati Fakihah binti Jamarwi, Nurain Balkis binti Asha, dan Eva Camelia anak Edmund. Kumpulan ke-12 daripada MRSM Arau, Ashraf Rizki bin Johan Arif, Daniel Hakimi Zainuddin bin Ismail, Irfan Haris bin Ismail, dan Muhammad Muaz bin Muhammad Yunus. Kumpulan ke-13 daripada MRSM Balik Pulau, Daniel Faris Muhammad Fatsil, Swarufa anak perempuan Kanakapuram Raghavendra Shyam Prasad, dan Muhammad Darwish bin Muhammad Rizal. Kumpulan keempat daripada SMK Muazzam Shah, Nur N. Hatfina Kaisara binti Mat Saha, Nur Balkis Kistina binti Muhammad Badrul, dan Wan Nur Syamimi binti Wan Muhammad Zaidi. Kumpulan kelima daripada MRSM Taiping, Muhammad Syamil Irfan bin Iznan, dan Muhammad Syamil Ikram bin Iznan. Kumpulan keenam daripada SMK Sungai Pasir Kecil, Muhammad Amir Hafizi bin Muhammad Suhaimi, dan Husna Akilah binti Muhammad Suhaimi. Kumpulan ketujuh daripada MRSM Arau, Muhammad Amsyah Fauzan bin Basir Arif, Aiman bin Faizul, Lutfil Hadi bin Azari, Muhammad Syafi Zarif bin Baharuddin, dan Faris Hazwan bin Nur Amran. Kumpulan ke-8 daripada MRSM Arau, Danish, Mirza Izami bin Mazlan, Iqbal, Nabil, dan Fakhrullah.
Kumpulan ke-9 daripada MRSM Arau, Daifan Haziq bin Hatsri, Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Airil Hazri, Ahmad Ajmal Naim bin Ahmad Rahim, Muhammad Amir Rushaidi bin Asrul Shazmin, dan Muhammad Syahid Aidil bin Kamal. Kumpulan ke-10 daripada MRSM Arau, Amirah Safrina binti Syamsul Mardia Nur Hanim, Maisarah binti Syaful Lazman, Nur Azlina binti Muhammad Jusuf, Nur Najihah Amni binti Bukhari, dan Aini Nadia binti Abdul Ghani. Kumpulan ke-11 daripada MRSM Muar, Kaisara Izzati Fakihah binti Jamarwi, Nurain Balkis binti Asha, dan Eva Kemilia anak Edmund. Kumpulan ke-12 daripada MRSM Arau, Ashraf Rizki bin Johan Arif, Daniel Hakimi Zainuddin bin Ismail, Irfan Haris bin Ismail, dan Muhammad Muaz bin Muhammad Yunus. Kumpulan ke-13 daripada MRSM Balik Pulau, Daniel Faris Muhammad Fatsil, Swarufa anak perempuan Kanakapuram Raghavendra Shyam Prasad, dan Muhammad Darwish bin Muhammad Rizal. Hi, I'm Komatan. I'm working as a project manager in Osram Opto Semiconductors. I choose INO because the course is very relevant to my working field. Besides, INO have the best
facilities, and also flexibility for working adults like me to continue masters. INO also have the best lecturers who are very friendly and helpful. So I choose INO and I hope you will do too. As an alumni of USM, I'm confident that INO will prove itself to offer a relevant program with a constructive curriculum. I believe that the knowledge gained will lead me to new idea creations and will be useful for quality improvements. As cliche as it sounds, learning is a lifelong journey. The education gained today will bear its fruits tomorrow. So let's enjoy this worthwhile and rewarding journey throughout this course. Hi, I'm Raj Kumar, student from Institute of Nano Optoelectronics, USM. This institute is located in Bukit Jambul, Pulau Pinang, and equipped with very high-tech equipments which can be used for your research and projects. From my experience of studying here, the studying environment is really very good, and the lecturers are professionals and knowledgeable, and also able to understand your situation, even you are working and studying as a part-time student. So I would like to recommend those who are interested in pursuing their higher level studies in nanotech or optoelectronics to join this course, as this course is really interesting and able to succeed easily in your future. Thanks. Hello, I'm from Iraq now. I'm as internationality postgraduate student at Institution Nano Optoelectronic in University Science Malaysia. I choose honor as my major because it sounds interesting to me. I knew that USM is the first university around the Malaysia which had the honor. When I got this information, I definitely say yes for honor. I am feeling excited as one of the students at honor due to so many equipment which you can use for your study or your research, as it is with all professional staff here. You will enjoy study here. Come in, look at honor, find your own personality to bring you succeed in the future. Bye. Hi, I am Tan Ka Yao, currently taking program of Masters of Science Nano Optoelectronics, which is a mixed program offered by Institutes of Nano Optoelectronics Research and Technology, University Science Malaysia, INO USM. It is believed that the knowledge and experience I gain throughout the study of this program could help me in facing the future developments of industry. The important concepts I grasp and the hands-on and practical skills I accomplished in this program and in completing my dissertation have prepared me well to be a better and more competitive person in facing future challenges. Join us now to be a part. Hello, my name is Hafiz and I have 8 years experience in semiconductors and 8 years experience in opto semiconductor. Why I choose INO? I'm taking a mixed mode program in nanoelectronics. The reason I'm taking this program is because of it enhance my understanding in my current job scope and also work related, where I found that it's a bridging between the practical and as well as theory that's provided by INO. This is enhanced again my knowledge of understanding of the device, from the material device and also the product as well as the applications. How is the feeling becoming the student in INO? Well, I can say it was a wonderful journey and thanks to the all lecturers with their open-minded where they exchange a lot of knowledge between theory and also practical. They accept in industry because for us in industry we are more towards the practical hands-on what we are seeing, and in academical wise there is a limitations of practical, but it's more towards the theory. So with this both so-called side of know-how and with the open-minded of the lecturers, it's really helpful a lot to bridge between the practical real world in industry as well as theory behind which we never understand until taking this course in terms of academical.
Seterusnya, mari kita tonton video-video yang telah dihantar oleh peserta. Video pertama. Nanoteknologi ialah bidang saintifik yang menggunakan teknik pembangunan sistem atau komponen untuk membina produk pada tahap yang sangat berbukti. Sunscreen mengandungi nanopartikel yang menjadikannya lebih berkesan. Terdapat dua jenis nanopartikel yang terkandung dalam sunscreen, iaitu titanium dioxide dan zinc oxide. Zarah-zarah kecil ini bukan sahaja berkesan untuk menghalang sinaran UV, tetapi mereka juga ringan untuk digunakan pada kulit. Fun fact, sunscreen bagi orang yang berkulit cerah selalunya mengandungi nanopartikel yang banyak kerana kulit yang cerah mempunyai lapisan yang lebih nipis daripada kulit yang gelap. Jadi, nanopartikel yang banyak dapat melindungi kulit daripada sinaran UV. Video kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini kami akan mempersembahkan tentang teknologi nano. Teknologi nano, bila bercakap teknologi nano ni, kita mesti akan teringat tentang satu scene di dalam movie Avengers Infinity War di mana Iron Man sedang memakai suitnya yang dibuat daripada nanoteknologi. Jika anda merasakan video tersebut telah menunjukkan tentang nanoteknologi, anda kurang tepat. Ini kerana nanoteknologi ialah sebuah cabang sains yang melibatkan jirim-jirim yang kecil. Antara benda yang terpenting dalam bidang ini ialah semakin kecil objek tersebut, semakin besar nisbahnya dalam luas permukaan dan juga luas sipadunya. Disebabkan oleh pembangunan nanoteknologi ini, kita telah dapat membuat pelbagai produk yang dapat digunakan dalam kehidupan seharian kita. Sebagai contoh, dalam bidang perubatan, kita dapat menggunakan nanopartikel dan menukarkan dadah, haba dan juga cahaya untuk merawat sel-sel khusus seperti sel-sel kanser. Hal ini akan menyebabkan sel-sel tersebut akan tertarik pada penyakit tersebut dan dapat membantu untuk merawatnya. Yang kedua pula ialah nanoelektrik. Nanoelektrik telah membuka ruang untuk meningkatkan keupayaan peranti sementara mengekalkan penggunaan kuasa. Ini termasuk meningkatkan skrin pada paparan peranti dan meningkatkan ketepatan chip memori. Nanoteknologi juga membantu untuk mengurangkan saiz resistor dalam litar bersepadu. Yang ketiga pula ialah produk harian. Nanoteknologi telah membuka ruang sehingga ke produk yang digunakan dalam kehidupan seharian. Sebagai contoh, kain yang mempunyai nanopartikel perak menjadikan pakaian tersebut tahan bau kerana nanopartikel tersebut membunuh kuman. Contoh yang kedua pula ialah mesin kulit yang mempunyai nanopartikel yang digunakan untuk membantu vitamin disedap ke dalam kulit dengan lebih mendalam. Dr. Rosinda Abdul Rahim berkata, lebih banyak kajian yang perlu dilakukan bagi memastikan penggunaan nanoteknologi ini selamat digunakan oleh pengguna. Banyak badan antarabangsa yang terlibat bagi menjayakan ujian keselamatan bagi memastikan nanoteknologi ini selamat digunakan oleh pengguna dalam kehidupan seharian mereka. Disebabkan oleh kekurangan kepercayaan terhadap penggunaan nanoteknologi ini di dalam kehidupan seharian kita, jadi mesti telah menjalankan ujian bagi menandakan aras keselamatan penggunaan nanoteknologi ini. Penggunaan nanoteknologi ini dijangkakan akan menjadi semakin pesat dalam tempoh 10 ke 20 tahun lagi. Oleh itu, marilah kita berharap agar nanoteknologi ini akan dibangunkan untuk dunia yang lebih baik. Sekian dari kami. Terima kasih. Video ketiga. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah satu bidang sains penggunaan yang merupakan kepada reka bentuk, sintesis, pencirian, penggunaan bahan dan peranti-peranti pada skala nano. Kejayaan-kejayaan cemerlang dalam nanoteknologi seperti lotion pelindung cahaya matahari, alat solek dan baju garis air.
satu nanoteknologi dalam pakaian ialah nanopartikel zinc oksida juga diaplikasikan pada pakaian sebagai penahan sinaran UV. Selain itu, nanopartikel juga digunakan untuk penahan air dan roda. Apabila kita memakai pakaian kegemaran kita semasa makan, kita akan sentiasa berasa sedikit risau jika ada tulisan makanan yang mencemarkan pakaian kegemaran kita. Kini, dengan penggunaan teknologi nano, anda boleh memiliki pakaian yang dibuat daripada kain garis air. Kain ini dilengkapi dengan ilmu nanoteknologi dalam gentian. Melukis secair tidak boleh menembus fabrik kerana lapisan udara mikroskop yang menghalangnya daripada membasahi fabrik. Ini kerana kain itu disalut dengan berjuta-juta zarah silika. Maka saya akan membentuk spiral 190 darjah sebelum menuju turun ke lantai. Video keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Norain Hadfina Kaisara binti Mat Saha. Nama saya Nur Balkis Kristina binti Muhammad Badrul. Dan nama saya pula ialah Wan Syamimi binti Wan Muhammad Saha. Pada hari ini, kami akan menyampaikan sebuah video pitching yang bertemakan nanoteknologi. Apa itu nanoteknologi? Dalam terminologi saintifik, awalan nano bermaksud 1 per bilion ataupun 10 kuasa negatif 9. 1 nanometer bersamaan dengan 1 per bilion ataupun 10 kuasa negatif 9 meter. Nano adalah sesuatu yang sangat kecil dan hanya boleh dilihat menggunakan mikroskop berkuasa tinggi. Seterusnya, kebaikan nanoteknologi dalam kehidupan seharian. Pertama, pada tekstil dan pakaian. Nanopraktikal dengan tekstil dan pakaian akan menjadi mudah dibersihkan dan dengan penambahan silver pada kaos kaki akan membuatnya mempunyai pengaruh pada pengurangan bau kaki. Di samping itu, contoh-contoh barang nanoteknologi. Contoh-contoh barang nanoteknologi dalam bidang elektrik dan elektronik. Antaranya telefon pintar, televisyen pintar, pejabat pintar, rumah pintar dan bandar pintar. Contoh barang dalam bidang komunikasi pula adalah 5G dan energi. Kedua, gentian fiber optik. Untuk pengetahuan semua, gentian fiber optik adalah sejenis internet bawah laut. Dan contoh yang ketiga, internet menjadi laju di seluruh dunia seperti yang berlaku sekarang. Dan yang terakhir dalam bidang perubatan, contohnya vaksin COVID-19. Kesimpulan, secara tuntasnya nanopartikel mempunyai pelbagai kelebihan dan boleh diaplikasikan kepada pelbagai kegunaan di peringkat perubatan. Perkembangan positif penyelidikan di dalam bidang ini membolehkan pelbagai aplikasi pada masa hadapan. Sekian sahaja video pitching daripada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya diberi nama Muhammad Syamil Fahmi Iznan. Berumur 16 tahun, asal dari Kedah dan sekarang sedang belajar di Maktab Rendah Sains Semara Taiping. Video kali ini saya akan menceritakan tentang apa itu nano. Apakah itu nanoteknologi? Nano ialah perkataan yang berasal dari perkataan Greek yang bermaksud kerdil ataupun halus. Nano ni manusia tidak boleh dapat dengan mata kasar kerana ianya sangat halus. Contohnya kalau sehelai rambut itu kita 1000 kali kecil daripada rambut. Saiz rambut. Contoh nanoteknologi ni buat masa sekarang ni dah digunakan dalam pelbagai teknologi, terutamanya contohnya telefon bimbit, komputer riba, pengecilan saiz
dan dalam pelbagai yang boleh juga digunakan dalam makanan, merawat rokok, melawat kesakitan kecederaan. Okay, seterusnya manfaat nano ni, seperti yang dikatakan tadi, nano juga digunakan dalam perubatan. Okay. Teknologi nano ini juga digunakan buat masa sekarang ni kan COVID-19. Teknologi nano juga digunakan dalam penghasilan komponen utama vaksin COVID-19. Video ke-6. Nanti kat mana ni? Ada yang yang kita aku. Tapi tak tahu apa dia nak nanoteknologi. Oh, nanoteknologi tu contoh teknologi dalam handset, komputer, TV, perubatan, pakaian, kenderaan, banyak manfaat. Ada tip mungkin boleh lipat pada masa depan. Oh, tahu. Kalau nak faham dah, mari kita tengok video ni. Lagi hang mudah faham, okey? Manfaat teknologi nano ini sendiri sangat besar. Dapat kita lihat misalnya bidang kesehatan. Adanya robot-robot mungil yang bisa berkeliaran di dalam tubuh manusia yang berfungsi membunuh virus-virus yang menyebabkan penyakit serta membersihkan saluran darah yang tersumbat. Teknologi nano juga dapat membuat pesawat ruang angkasa dari bahan komposit yang sangat ringan tetapi memiliki kekuatan seperti baja. Produksi mobil yang beratnya hanya 50 kg. Tidak ketinggalan juga dalam bidang teknologi informasi. Penerapan teknologi nano terdapat pada kecepatan komputer dengan meningkatnya kapasitas hard disk dan memori pada komputer. Fungsi dari telepon genggam terus bertambah, meskipun secara ukuran semakin kecil, seperti sekarang ini yang ukuran. Video ke-7. Uish, nanoteknologi. Apa benda ni? Dah lewat. Suka tidur. Weh, aku dekat mana ni? Kau okey tak? Weh, aku okey. Cuma aku nak tanya satu soalan. Apa benda tu nanoteknologi? Oh, nanoteknologi kau. Oh, aku tahu soal ni dia pakar pasal nanoteknologi ni. Ni lah orang yang pakar pasal nanoteknologi ni. Super Rev, boleh tak tolong terangkan kat dia ni tentang nanoteknologi? Boleh. Kau nak belajar pasal nanoteknologi kan? Haa. Okey, so maksud nanoteknologi ni ialah teknologi yang menggunakan jirim dalam bentuk molekul, atom ataupun supramolekul dalam bidang perindustrian. Oh, macam tu. Besar mana saiz nanoteknologi ni? Nanoteknologi ni saiz dia 1 hingga 100 nanometer. Saiz dia ni kita dah tahu kan nanometer kan kecil. So kita nak tengok dia pun kita guna mikroskop. Kau nak tahu apa penggunaan tu nanoteknologi ni? Weh, mestilah nak tahu. Apa dia? Okey, kalau nak tahu, jom kita pergi satu tempat ni. Wait. Let. Okey. So, kali ni aku cerita kat hang. Apakah kegunaan nanoteknologi ni? Okay, nanoteknologi ni dia boleh buatkan sesuatu luas permukaan satu bahan tu menjadi lebih besar. Dia membolehkan lagi banyak atom untuk berinteraksi dengan bahan lain. Maknanya kelebihan dia lagi luas permukaan dia, lagi macam mana? Lagi
buat bahan tu lagi tahan lama dan lagi konduktif daripada bahan-bahan yang lain. Wah, hebatnya nanoteknologi ni. Kan? Apa contoh barang nanoteknologi? Kalau nak tahu, jom ikut. Jom kita tengok antara contoh nanoteknologi. Mari. Jom. Contohnya ialah gam, pakaian, ubat-ubatan dan barangan sukan. Oh, ini rupanya nanoteknologi. Mudah aja. Video ke-8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Saya Izamin, pengacara TV nombor 9 pada hari ini. Nanoteknologi, topik yang hangat dan banyak diceritakan orang pada zaman sekarang. Oleh itu, mari kita bincangkan bersama dengan profesor-profesor tempatan yang dijemput pada hari ini. Okey, Profesor Iqbal dan Profesor Nabil. Okey, Profesor Iqbal, soalannya, apakah itu nanoteknologi? Nanoteknologi ataupun nanotech adalah sebuah teknologi yang kecil. Ya, saja 1 sampai ke 100 nanometer. Korang nak tahu tak nanometer tu saja berapa? Nanometer tu saja 0,0000000001 meter. Kecil kan? 9 kosong. Kecil tu ni. Kecil kan? Dengan adanya nanoteknologi ni, para saintis boleh mengkaji dengan lebih dalam lagi berkenaan dengan ubatan, teknologi komputer dan lain-lain lah yang berkenaan dengan nano ni. Nah, okey, terima kasih Profesor Iqbal. Okey, kita akan serahkan kepada rakan wartawan di lokasi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada rakan pengacara kita di studio. Hari ini saya, wartawan anda, Firza, akan meneramah orang awam berkaitan apa yang mereka tahu tentang nanoteknologi. Cik, boleh saya tanya cik? Bila? Nama? Denish. Umur? 15. Apa hobi Denish? Main golf. Apa yang Denish tahu tentang nanoteknologi? Nanoteknologi ni gimana mana? Nama lah golf kan? Oh, macam ada Denish lah? Sebab saya minat main golf. Oh, terima kasih untuk informasi ini. Bye. Jadi sekarang kita akan meneramah orang awam lain. Cik, boleh saya meneramah cik? Apa dah? 12. Apa hobi? Main video. Apa yang kau tahu tentang teknologi? Saya tidak tahu dan saya tidak kisah. Ini semua mitos. Okey, terima kasih. Kita akan serahkan semua kepada rakan pengacara di sini. Terima kasih kepada rakan wartawan di lokasi. Okey, kembali bersama di studio. Okey, Profesor Nabil, apakah maksud nanoteknologi ada dalam komputer? Okey, terima kasih untuk soalan dulu sangat okay. Maksudnya adalah nanoteknologi digunakan dalam komputer untuk memperhati lebih laju dalam salah. Sebab dia kecil, maksudnya boleh dimuatkan lagi banyak RAM dan banyak semua lah. Maksudnya ia juga digunakan dalam pengawalan semua dan juga alat elektronik. Maksudnya alat elektronik tu macam alat elektronik yang banyak seperti telefon, iPad, lebih dan kamera. So kalau semua boleh. Okey, itu saja. Terima kasih. Terima kasih kepada tetamu-tetamu jemputan yang sudi menghadir bagi menjawab soalan-soalan ini. Okey, itu saja daripada TV nombor 9. Semoga ilmu ini menjadi bermanfaat untuk masa akan datang. Sekian, terima kasih. Video ke-9. Hai, apa itu nano? Nano merupakan bentuk yang menggunakan struktur peranti dan sistem memanipulasikan atom iaitu zarah yang paling kecil dan molekul dalam skala nano. Hai guys, apa itu fungsi nano? Fungsi nano ialah untuk mengubah suai struktur molekul bahan untuk mencipta objek pintar seperti tambah baik dan merevolusikan sektor teknologi dan industri. Seterusnya, apa yang akan berlaku pada masa hadapan jika teknologi nano berkembang dengan pesat? Teknologi nano mampu meningkatkan tenaga persekitaran dan mampu untuk meningkatkan teknologi manusia pada masa hadapan.
AI, selain daripada itu, kita juga perlu mengambil tahu tentang impak daripada penggunaan nanoteknologi ini. Antaranya ialah kita dapat meningkatkan kekuatan banyak bahan dan peranti. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kecekapan seperti pemantauan, pemeliharaan, pencemaran alam sekitar dan akhir sekali iaitu pengeluaran tenaga yang boleh diperbaharui. So hi guys, hari ini saya nak bercakap mengenai jenis-jenis nano. Jenis-jenis nano ini telah banyak digunakan dalam nanoteknologi. Yang pertama kita ada persekitaran, tenaga, penjagaan makanan, serta automotif, elektronik, tekstil. Ada juga kosmetik, iaitu kosmetik telah digunakan 60% dalam pembuatan industri kosmetik. Dan akhir sekali lah ubat-ubatan. Peranti. Hey. What the dog? Video ke-10. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Tekno TV bersama saya Azina Jusuf. Industri nanoteknologi Asia Pasifik mampu mencapai anjuran pendapatan signifikan mencecah kira-kira 11.6 trilion ringgit Malaysia menjelang 2021. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi, Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, nilai jualan tahunan produk nano tempatan yang mendapat pensilian nano variety meningkat kepada 441.9 juta ringgit Malaysia dan dianjurkan terus meningkat kepada 490.1 juta ringgit Malaysia pada tahun ini. Apakah itu teknologi nano? Nano merupakan sebuah istilah yang telah diambil daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecil ataupun kerdil. Teknologi nano juga merupakan sebuah cabang sains yang telah menumpukan kepada jirim-jirim yang bersaiz 1 hingga 10 nanometer. Antara contoh nanoteknologi ialah alat solat, seluar kalis air dan juga lotion pelindung cahaya matahari ataupun dikenali sebagai sunscreen. Nanoteknologi membantu dalam aplikasi bidang perubatan yang menghasilkan satu cabang ilmu yang baharu iaitu bidang nanoperubatan. Antara kelebihan nanoperubatan ialah ia dapat menghasilkan vaksin untuk mencegah wabak-wabak penyakit. Contohnya, para saintis telah berganding bahu untuk mencipta vaksin COVID-19. Di dalam vaksin tersebut, secara saintifiknya telah dibuktikan bahawa terdapat partikel-partikel nano. Contohnya, vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer. Teknologi nano juga adalah satu sistem yang digunakan bagi mengesan virus dengan cepat, sensitif dan tepat. Ujian pada masa kini dijalankan dengan tepat tetapi mengambil masa yang lama. Bagi mengatasi masalah ini, satu pasukan penyelidikan dari Universiti Politeknik Hong Kong telah membangunkan biosensor yang dapat mengesan virus seperti virus jenis virus jenis H7 dan avian influenza yang juga boleh disinonimkan sebagai influenza A. Nanoteknologi dalam peperangan adalah cabang dari sains nano di mana sistem molekul dirancang, dihasilkan dan dicipta agar sesuai dengan skala nano. Penerapan teknologi nano dalam bidang peperangan dan pertahanan telah membuka jalan untuk penelitian di masa depan dalam konteks persenjataan. Nanoteknologi dalam peperangan mampu untuk menghasilkan peranti komunikasi.
Nanoteknologi yang dirancang untuk komunikasi maju diharapkan dapat melengkapkan tentera dan kenderaan dengan sinar antena mikro, penerima GPS mikro dan komunikasi tanpa wayar. Nanoteknologi memudahkan komunikasi berkaitan pertahanan kerana penggunaan tenaga yang lebih rendah, ringan dan pembuatan yang lebih kecil. Video ke-11. Hei awak baru balik dari tandas tadi. Lepas tu saya nampak awak tak basuh tangan. Lepas tu saya nampak awak main kucing. Awak tak basuh tangan langsung tau. Banyak kumai kat phone awak tu. Mana ada kumai? Tak ada pun. Ish, awak ni memanglah tak nampak. Tapi kalau kita pakai mikroskop, nampak tau. Tak apalah, esok pagi saya boleh bersihkan. Lagipun saya boleh gunakan sumber sunar jadi. Sinar matahari kan ada UV. Dia boleh basmi kuman. Awak ni kenapa nak kena tunggu esok pagi? Kita boleh buat sekarang tau sebenarnya. Awak mesti nak tahu kan? Nak. Tunggu kejap. Saya ambil barang saya. Inilah nanoteknologi UV LED. Nak tengok tak macam mana kita nak gunakan dia? Nak. Ping, pom. Kawan-kawan. Inilah nanoteknologi UV LED. Kalau korang nak tahu, ini kalau kita guna dekat tempat yang macam contohnya seperti phone tadi, ia lagi mudah untuk membasmi kuman dalam masa 60 saat sahaja. Kalau kita guna matahari, mungkin mengambil masa yang lama untuk membersihkannya. Jadi, inilah ciptaan nanoteknologi UV LED. Tahukah anda, baru-baru ini kajian mendapati bahawa UV LED juga boleh membunuh kuman virus di permukaan dan mungkin di dalam air. Let's kill these germs. Bye kawan-kawan. Video ke-12. Syok belajar dalam teknologi tadi. Syok. Aku rasa lepas ni aku nak belajar lagi kata Meh. Jom kita belajar lagi. Tu. Nanoteknologi? Kau tahu pasal nanoteknologi? Mesti dah tahu. Takkan tak tahu. Nano ni masuk dah sangat kecil. Aku rasa kau tahu kan nanoteknologi pakai tak pun? Mestilah. Nanoteknologi itu adalah sebuah bidang sains yang menggunakan atom, molekul atau supramolekul dalam bidang perindustrian. Kau ni memang pandai lah. Kau tahu tak apa-apa? Korang tahu lagi apa pasal nano? Takkan tak tahu. Nano ni dia punya kecil dia tu daripada 1 sampai 100 nanometer. Maksud nano ni selalu pakai untuk industri lah, perindustrian tau. Contoh macam ni. Nano ni. Nano tu kasut dia semua ni pakai gam nano. Lepas tu nano ni selalunya dia boleh buat benda baru tau. Dia teknologi yang sangat bagus, dia boleh buat benda baru. Nano ni contoh lah macam dia boleh buat bahan legak jadi sinar. Bahan yang penebat apa? Penebat apa pula? Aku tahu. Kamu mesti tak? Okey. Dia bahan yang penebat elektrik jadi bahan konduktor elektrik. Betul lah. Betul cakap tadi. Sorry lah, digeram pun tak perfect. Okey, sampai jumpa di masa hadapan. Bye-bye. Dan video ke-13. Assalamualaikum, saya Daniel. Saya Swarupa. Saya Darwish. Kami dari MRSM Bali Pulau akan menceritakan tentang nanoteknologi. Tahukah anda apa itu nanotek? Nanotek juga lebih dikenali sebagai nanoteknologi, iaitu satu fenomena baru ataupun penemuan baru yang berlaku dalam skala nano, iaitu 1 hingga 100 nanometer. Nanoteknologi dapat menghasilkan produk dengan sifat yang berbeza dan lebih berkesan daripada bahan yang sama dalam keadaan ukal yang lebih besar, atom yang lebih kecil. Nanoteknologi memberikan banyak penggunaan dan manfaat kepada manusia melalui
perubatan, komunikasi, pembuatan dan semua aspek kehidupan masyarakat moden. Kawasan ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan nanoteknologi ini semakin gah di pusara dunia. Usaha pasti akan membuahkan hasil jika langkah untuk memanfaatkan penggunaan nanoteknologi ini diterapkan. Untuk pengetahuan kita semua, nanoteknologi banyak digunakan dalam beberapa aplikasi untuk membaiki alam sekitar. Ini termasuk membersihkan pencemaran yang sedia ada, meningkatkan kaedah pembuatan untuk mengurangkan pencemaran baru dan membuat sumber tenaga alternatif lebih berkesan. Aplikasi berpotensi termasuk membersihkan bahan kimia organik mencemarkan air bawah tanah. Para penyelidik telah menunjukkan bahawa nanopartikel besi dapat berkesan dalam membersihkan pelarut organik yang mencemarkan air bawah tanah. Jika anda seorang peminat tenis sepak bola, anda akan selalu mendengar bahawa walaupun barang sukan telah diperoleh oleh nanoteknologi, aplikasi nanoteknologi semasa di elemen juga termasuk meningkatkan kekuatan tenis dengan menambahkan nanotip perbingkai yang meningkatkan kawalan angkasa apabila anda membuka bola. Jadi, harap semua faham apa itu nanotek dan di mana ia digunakan. Sekian, terima kasih. I'm Komatan. I'm working as a project manager in Osram Opto Semiconductors.
I choose INO because the course is very relevant to my working field. Besides, INO have the best facilities and also flexibility for working adults like me to continue masters. INO also have the best lecturers who are very friendly and helpful. So I choose INO and I hope you will do too. As an alumna of USM, I'm confident that INO will prove itself to offer a relevant program with a constructive curriculum. I believe that the knowledge gained will lead me to new idea creations and will be useful for quality improvements. As cliche as it sounds, learning is a lifelong journey. The education gained today will bear its fruits tomorrow. So let's enjoy this worthwhile and rewarding journey throughout this course. Hi, I'm Rajkumar, student from Institute of Nano Optoelectronics, USM. This institute is located in Bukit Jambul, Pulau Pinang, and equipped with very high-tech equipments which can be used for your research and projects. From my experience of studying here, the studying environment is really very good, and the lecturers are professionals and knowledgeable, and also able to understand your situation even you are working and studying as a part-time student. So I would like to recommend those who are interested in pursuing their higher level studies in nanotech or optoelectronics to join this course, as this course is really interesting and able to succeed easily in your future. Thanks. Hello, I'm Aso. I'm from Iraq now. I'm as internationality postgraduate student at Institution Nano Optoelectronic in University Science Malaysia. I choose Anwar as my major because it sounds interesting to me. I knew that USM is the first university around the Malaysia which had the Anwar. When I got this information, I definitely say yes for Anwar. I am feeling excited as one of the students at Anwar due to so many equipment which you can use for your study or your research, as it is with all professional staff here. You will enjoy study here. Come in, look at Anwar, find your own personality to bring you succeed in the future. Bye. Hi, I am Tan Ka Yao, currently taking program of Masters of Science Nano Optoelectronics, which is a mixed program offered by Institutes of Nano Optoelectronics Research and Technology, University Science Malaysia, INO USM. It is believed that the knowledge and experience I gain throughout the study of this program could help me in facing the future developments of industry. The important concepts I grasp and the hands-on and practical skills I accomplished in this program and in completing my dissertation have prepared me well to be a better and more competitive person in facing future challenges. Join us now to be a part. Hello, my name is Hafiz and I have 8 years experience in semiconductors and 8 years experience in opto semiconductor. Why I choose INO? I'm taking a mixed mode program in nanoelectronics. The reason I'm taking this program is because of it enhance my understanding in my current job scope and also work related, where I found that it's a bridging between the practical and as well as theory that's provided by INO. This is enhanced again my knowledge of understanding of the device, from the material, device, and also the product as well as the applications. How is the feeling becoming the student in INO? Well, I can say it was a wonderful journey, and thanks to the all lecturers with their open-minded, where they exchange a lot of knowledge between theory and also practical. They accept in industry. Because for us in industry we are more towards the practical hands-on what we are seeing, and in academical wise there is a limitations of practical, but it's more towards the theory. So with this both so-called side of know-how and with the open-minded of the lecturers, it's really helpful a lot to bridge between the practical real world in industry as well as theory behind, which we never understand until we are taking this course in terms of academical. Selanjutnya,
Kita akan teruskan ke sesi yang dinanti-nantikan, iaitu pengumuman pemenang pertandingan Adiwira Nano, anjuran bersama Mosti dan Aino. Berikut merupakan pemenang bagi pertandingan Adiwira Nano. Bagi pemenang sagu hati yang akan menerima wang tunai RM300, Muhammad Haiman Rafiq bin Mat Taib, Airunisa Iris Sufia binti Abdul Razak, dan Nur Syafira Nina binti Amri Wahbi. Daripada SMK Datuk Sheikh Ahmad. Apa itu nanoteknologi? Nanoteknologi adalah satu bidang sains gunaan yang merupakan kepada reka bentuk, sintesis, pencirian, penggunaan bahan dan peranti-peranti pada skala nano. Kejayaan-kejayaan cemerlang dalam nanoteknologi seperti lotion pelindung cahaya matahari, alat solid dan baju garis air. Salah satu nanoteknologi dalam pakaian ialah nanopartikel zinc oksida juga diaplikasikan pada pakaian sebagai penahan sinaran UV. Selain itu, nanopartikel juga digunakan untuk penahan air dan roda. Apabila kita memakai pakaian kegemaran kita semasa makan, kita akan sentiasa berasa sedikit risau jika ada cebisan makanan yang mencemarkan pakaian kegemaran kita. Kini, dengan penggunaan teknologi nano, anda boleh memiliki pakaian yang dibuat daripada kain garis air. Kain ini dilengkapi dengan ilmu nanoteknologi dalam penelitian. Molekul cecair tidak boleh menembusi fabrik dan lapisan udara bermikroskop yang menghalangnya daripada membasahi fabrik. Ini kerana kain itu disalut dengan berjuta-juta zarah silika. Molekul cecair akan membentuk spiral 190 darjah sebelum meluncur turun ke lantai. Pemenang sagu hati seterusnya, Daifan Haziq bin Hatsri, Muhammad Ammar Haziq bin Muhammad Airil Hazri, Ahmad Ajmal Naim bin Ahmad Rahim, Muhammad Amir Rushaidi bin Asrul Shazmin, dan Muhammad Syahid Aidil bin Kamal, daripada MRSM Arau. Hai, apa itu nano? Nano merupakan bentuk yang menggunakan struktur peranti dan sistem memanipulasikan atom iaitu zarah yang paling kecil dan molekul dalam skala nano. Hai guys, apa itu fungsi nano? Fungsi nano ialah untuk mengubah suai struktur molekul bahan untuk mencipta objek pintar seperti tambah baik dan merevolusikan sektor teknologi dan industri. Seterusnya, apa yang akan berlaku pada masa hadapan jika teknologi nano berkembang dengan pesat? Teknologi nano mampu meningkatkan tenaga persekitaran dan mampu untuk meningkatkan teknologi manusia pada masa hadapan. Hai, selain daripada itu, kita juga perlu mengambil tahu tentang impak daripada penggunaan nanoteknologi ini. Antaranya ialah kita dapat meningkatkan kekuatan banyak bahan dan peranti. Selain itu, ia juga dapat meningkatkan kecekapan seperti pemantauan, pemeliharaan, pencemaran alam sekitar dan akhir sekali iaitu pengeluaran tenaga yang boleh diperbaharui. So hi guys, hari ini saya nak bercakap mengenai jenis-jenis nano. Jenis-jenis nano ini telah banyak digunakan dalam nanoteknologi. Yang pertama, kita ada persekitaran, tenaga, penjagaan makanan, serta automotif, elektronik, tekstil. Ada juga kosmetik, iaitu kosmetik telah digunakan 60% dalam pembuatan industri kosmetik. Dan akhir sekali lah ubat-ubatan.
Dan pemenang sagu hati terakhir, Amirah Safrina binti Syamsul Mardi Nur Hanim, Maisarah binti Syaful Lazman, Nur Azlina binti Muhammad Jusuf, Nur Najihah Amni binti Bukhari, dan Aini Nadia binti Abdul Ghani daripada MRSM Arau. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Tekno TV bersama saya Azlina Jusuf. Industri nanoteknologi Asia Pasifik mampu mencapai anjuran pendapatan signifikan mencecah kira-kira 11.6 trilion ringgit Malaysia menjelang 2021. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Datuk Seri Dr. Adham Baba berkata, nilai jualan tahunan produk nano tempatan yang mendapat pensediaan nano variety meningkat kepada 441.9 juta ringgit Malaysia dan dianjurkan terus meningkat kepada 490.1 juta ringgit Malaysia pada tahun ini. Apakah itu teknologi nano? Nano merupakan sebuah istilah yang telah diambil daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecil ataupun kerdil. Teknologi nano juga merupakan sebuah cabang saiz yang telah menumbuhkan kepada jirim-jirim yang bersaiz 1 hingga 10 nanometer. Antara contoh nanoteknologi ialah alat solat, seluar kalis air dan juga lotion pelindung cahaya matahari ataupun dikenali sebagai sunscreen. Nanoteknologi membantu dalam aplikasi bidang perubatan yang menghasilkan satu cabang ilmu yang baharu iaitu bidang nanoperubatan. Antara kelebihan nanoperubatan ialah ia dapat menghasilkan vaksin untuk mencegah wabak-wabak penyakit. Contohnya, para saintis telah berganding bahu untuk mencipta vaksin COVID-19. Di dalam vaksin tersebut, secara saintifiknya telah dibuktikan bahawa terdapat partikel-partikel nano. Contohnya, vaksin Sinovac dan vaksin Pfizer. Teknologi nano juga adalah satu sistem yang digunakan bagi mengisap virus dengan cepat, sensitif dan tepat. Ujian pada masa kini dijalankan dengan tepat tetapi mengambil masa yang lama. Bagi mengatasi masalah ini, satu pasukan penyelidikan dari Universiti Politeknik Hong Kong telah membangunkan biosensor yang dapat mengasah virus seperti virus jenis virus jenis H7 dan avian influenza yang juga boleh disinonimkan sebagai influenza A. Nanoteknologi dalam peperangan adalah cabang dari sains nano di mana sistem molekul dirancang, dihasilkan dan dicipta agar sesuai dengan skala nano. Penerapan teknologi nano dalam bidang peperangan dan pertahanan telah membuka jalan untuk penelitian di masa depan dalam konteks persenjataan. Nanoteknologi dalam peperangan mampu untuk menghasilkan peranti komunikasi. Nanoteknologi yang dirancang untuk komunikasi maju diharapkan dapat melengkapkan tentera dan kenderaan dengan sinar antena mikro, penerima GPS mikro dan komunikasi tanpa wayar. Nanoteknologi memudahkan komunikasi berkaitan pertahanan kerana penggunaan tenaga yang lebih rendah, ringan dan pembuatan yang lebih kecil. Seterusnya, tempat ketiga yang memenangi wang tunai sebanyak RM1000. Daniel Faris Muhammad Fadzil, Swarufa anak perempuan Kanakapuram Raghavendra Shyam Prasad dan Muhammad Darwish bin Muhammad Rizal daripada MRSM Balik Pulau. Assalamualaikum, saya Daniel. Saya Swarupa. Saya Darwish. Kami dari MRSM Balik Pulau akan menceritakan tentang nanoteknologi. Tahukah anda apa itu nanotek? Nanotek juga lebih dikenali sebagai nanoteknologi, iaitu satu fenomena baru ataupun penemuan baru yang berlaku dalam skala nano, iaitu 1 hingga 100 nanometer.
Nanoteknologi dapat menghasilkan produk dengan sifat yang berbeza dan lebih berkesan daripada bahan yang sama dalam keadaan ukal yang lebih besar, atom yang lebih kecil. Nanoteknologi memberikan banyak penggunaan dan manfaat kepada manusia melalui perubatan, komunikasi, pembuatan dan semua aspek kehidupan masyarakat moden. Kawasan ini sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan nanoteknologi ini semakin gah di pusara dunia. Usaha pasti akan membuahkan hasil jika langkah untuk memanfaatkan penggunaan nanoteknologi ini diterapkan. Untuk pengetahuan kita semua, nanoteknologi banyak digunakan dalam beberapa aplikasi untuk membaiki alam sekitar. Ini termasuk membersihkan pencemaran yang sedia ada, meningkatkan kaedah pembuatan untuk mengurangkan pencemaran baru dan membuat sumber tenaga alternatif lebih berkesan. Aplikasi berpotensi termasuk membersihkan bahan kimia organik mencemarkan air bawah tanah. Para penyelidik telah menunjukkan bahawa nanopartikel besi dapat berkesan dalam membersihkan pelarut organik yang mencemarkan air bawah tanah. Jika anda seorang peminat jenis apapun itu, anda akan selalu mendengar bahawa walaupun barang sukan telah diperoleh oleh nanoteknologi, aplikasi nanoteknologi semasa di alumni juga termasuk meningkatkan kekuatan tenis dengan menambahkan nanotip ke bingkai yang meningkatkan kawalan angkasa apabila anda memukul bola. Jadi, harap semua faham apa itu nanotek dan di mana ia digunakan. Sekian, terima kasih. Tempat kedua dengan hadiah sebanyak RM1,500 dimenangi oleh Kaisara Izzati Fakihah binti Jamarwi, Nurain Balkis binti Asha dan Eva Camelia anak Edmund daripada MRSM Muar. Hei awak baru balik bertandas tadi. Lepas tu saya nampak awak tak basuh tangan. Lepas tu saya nampak awak main yang kucing. Awak tak basuh tangan langsung tau. Banyak kuman kat phone awak tu. Mana ada kuman? Tak ada pun. Ish, awak ni memanglah tak nampak. Tapi kalau kita pakai mikroskop, nampak tau. Tak apalah, esok pagi saya boleh bersihkan. Lagipun saya boleh gunakan sumber sunar jadi. Sinar matahari kan ada UV. Dia boleh basmi kuman. Awak ni kenapa nak kena tunggu esok pagi? Kita boleh buat sekarang tau sebenarnya. Awak mesti nak tahu kan? Nak. Tunggu kejap. Saya ambil barang saya. Inilah nanoteknologi UV LED. Nak tengok tak macam mana kita nak gunakan dia? Nak. Pink, pom. Kawan-kawan. Inilah nanoteknologi UV LED. Kalau korang nak tahu, ini kalau kita guna dekat tempat yang macam contohnya seperti phone tadi, ia lagi mudah untuk membasmi kuman dalam masa 60 saat sahaja. Kalau kita guna matahari, mungkin mengambil masa yang lama untuk membersihkannya. Jadi, inilah ciptaan nanoteknologi UV LED. Tahukah anda, baru-baru ini, kajian mendapati bahawa UV LED juga boleh membunuh kuman virus di permukaan dan mungkin di dalam air. Let's kill these germs. Bye kawan-kawan. Tempat pertama pertandingan penulisan esei nanoteknologi yang memenangi wang tunai sebanyak RM2,000 jatuh kepada Muhammad Amsyar Fauzan bin Basir Arif, Aiman bin Faizul, Lutfil Hadi bin Azari, Muhammad Syafi Zarif bin Baharudin dan Faris Hazwan bin Nur Amran daripada MRSM Arau. Korang suka tak dengan tudung yang tak payah gosok dengan nanoteknologi sekarang tengah? Uish, nanoteknologi. Apa benda ni? Dah lewat. Suka tidur. Aku dekat mana ni? Kau okey tak? Aku okey. Cuma aku nak tanya satu soalan. Apa benda tu nanoteknologi? Nanoteknologi kau. Aku tahu seorang ni dia
Dia pakar pasal nanoteknologi ni. Ni lah orang yang pakar pasal nanoteknologi tu. Super Ref, boleh tak tolong terangkan kat dia ni tentang nanoteknologi? Boleh. Kau nak belajar pasal nanoteknologi kan? Okey, so maksud nanoteknologi ni ialah teknologi yang menggunakan jirim dalam bentuk molekul, atom ataupun supramolekul dalam bidang perindustrian. Oh, macam tu. Besar mana saiz nanoteknologi ni? Nanoteknologi ni saiz dia 1 hingga 100 nanometer. Saiz dia ni kita dah tahu kan nanometer kan kecil. So kita nak tengok dia pun kita guna mikroskop. Kau nak tahu apa penggunaan tu nanoteknologi ni? Weh, mesti lah nak tahu. Apa dia? Okey, kalau nak tahu, jom kita pergi satu tempat ni. Wait. Let. Okay. So, kali ni aku cerita kat hang. Apakah kegunaan nanoteknologi ni? Okay, nanoteknologi ni dia boleh buatkan sesuatu luas permukaan satu bahan tu menjadi lebih besar. Ini membolehkan lagi banyak atom untuk berinteraksi dengan bahan lain. Maknanya kelebihan dia lagi luas permukaan dia, lagi macam mana? Lagi kuat bahan tu, lagi tahan lama dan lagi konduktif daripada bahan-bahan yang lain. Wah, hebatnya nanoteknologi ni. Kan? Apa contoh barang nanoteknologi? Kalau nak tahu, jom ikut aku. Jom kita tengok antara contoh nanoteknologi. Mari. Jom. Contohnya ialah gam, pakaian, ubat-ubatan dan barangan sukan. Robot ataupun hadam yang Oh, ini rupanya nanoteknologi. Mudah aja. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua pemenang pertandingan Adiwira Nano. Pihak penganjur akan menghubungi para pemenang melalui email. Maka berakhirlah sudah program kita pada hari ini. Jutaan terima kasih diucapkan kepada anda yang menonton program hari ini sehingga ke penghujung. Jangan lupa untuk saksikan program Jom Nano di Aino hari kedua pada esok hari. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.